Bahasa Melayu tahun 3, buku aktiviti jilid 2, halaman 16, tajuk Kuda-kuda dalam pencak silat. Murid-murid, mari kita belajar di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 16, aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila. Terlebih dahulu, murid-murid diminta untuk membaca petikan yang telah diberikan. Petikan ini bertajuk Kuda-kuda dalam pencak silat. Lihat juga gambar dengan teliti dan setiap pergerakan silat yang telah ditunjukkan amat penting untuk membantu murid untuk menjawab dengan betul setiap soalan yang diberikan. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid perlu membaca dengan teliti petikan terlebih dahulu. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Berikut adalah gerakan-gerakan di dalam silat, di dalam pencak silat. Ya, kita ada 5, di sini ada 5 pergerakan yang telah ditunjukkan. Yang pertama, siap sedia. Kedua, kuda-kuda samping. Ketiga, kuda-kuda depan. Keempat, kuda-kuda silang. Dan yang kelima ialah kuda-kuda belakang. Kita perhatikan pula dialog yang perlu dijawab di sini. Oke, saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah, di sini murid perlu merujuk di dalam petikan yang telah diberikan. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kemudian murid-murid bolehlah menulis jawaban di sini. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Oke, selepas menjawab soalan ini, murid-murid perlu merujuk soalan yang diberikan di sini. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Oke, apabila di sini bertanya tentang jenis-jenis pergerakan, murid-murid boleh merujuk di dalam gambar yang pertama sehingga yang kelima. Di sini kita ada nama setiap pergerakan pencak silat. Bagi maklumat yang diberikan di sini, ini merupakan jawaban pada bahagian ini. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Saya telah mempelajari pergerakan kuda-kuda seperti siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda belakang. Saya telah mempelajari pergerakan kuda-kuda seperti dan senaraikan pergerakan yang telah diberikan di sini seperti siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda belakang. Murid-murid diminta menulis dengan kemas supaya ruang ini boleh mencukupi. Setelah itu, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini berbentuk dialog ya murid-murid. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Bagi soalan ini, kita boleh mendapatkan jawaban di sini. Mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting? Pergerakan kuda-kuda ini penting karena kita
murid-murid diminta untuk menjawab dengan lengkap. Pergerakan kuda-kuda ini penting karena pergerakan kuda-kuda ini penting untuk mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Soalan ini tidak mempunyai jawaban di dalam petikan. Soalan ini bergantung kepada pendapat murid masing-masing. Walau bagaimanapun, jawaban murid mestilah bertata susila dan boleh diterima ataupun bersesuaian dengan situasi yang telah diberikan. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Saya belajar silat karena, cikgu beri contoh jawabannya. Saya belajar silat karena silat merupakan salah satu aktiviti yang sehat dan menarik. Murid juga boleh memberi jawaban lain selain daripada jawaban yang cikgu telah berikan.